Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian inovasi yang telah dilaksanakan iaitu Reality Maya Interaktif di Loji Rawatan Air ataupun dikenali juga dengan VRI. Okay, saya Saiful Hazman bin Mokhtar selaku pembentang bersama rakan pengkaji iaitu Ernie binti Kulan Elais Abdul Karim dan Wan Nurul Hasinah binti Wan Kamaruddin dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. Pengenalan. Pembelajaran imersif merujuk kepada suasana pembelajaran bermakna di mana pelajar terlibat secara aktif dan menghayati kandungan yang dipelajari dalam konteks keadaan sebenar. Penggunaan realiti maya dalam proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP menyediakan pengalaman imersif kepada pelajar demi memperkukuhkan pemahaman berkaitan perkara yang dipelajari. Realiti maya ditarikkan sebagai interaksi simulasi yang boleh mempengaruhi deria pengguna sehingga pengguna merasai sepenuhnya dalam lingkungan persekitaran simulasi yang dihasilkan oleh komputer. Pengguna berupaya memanipulasi apa yang dilihat sebagai objek sebenar seperti yang ada di dalam dunia nyata. Penyataan masalah. Sebilangan pelajar mengalami kesukaran dalam memahami teori atau konsep yang dipelajari secara penerangan di kelas. Pelajar turut mengalami masalah untuk menyelesaikan tugas dan praktikal akibat kurangnya kemahiran visualisasi. Ini mengakibatkan pelajar menghadapi kesukaran dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Kelebihan penggunaan realiti maya adalah ia memberi peluang kepada pengguna untuk mencapai kepada situasi yang tidak boleh dicapai secara fizikal. Situasi yang tidak dapat dicapai terdiri daripada beberapa faktor seperti masa, ketidakupayaan fizikal dan keadaan yang melibatkan situasi berbahaya. Bahan dan kaedah. Jadi aplikasi VRI ini dibangunkan khusus bagi pelajar program Diploma Kejuruteraan Awam bagi kursus Water Supply and Waste Water Engineering. Penggambaran dan rakaman video proses rawatan air berbentuk panorama 360 dilaksanakan di Loji Rawatan Air Pancing, Pahang. Kamera Insta360 1X digunakan semasa proses rakaman tersebut. Setelah proses penggambaran selesai, bahan tersebut disunting dengan menggunakan aplikasi Wonder VR. Suara, muzik latar, teks, elemen interaktif, navigasi dan penilaian turut dimasukkan semasa bahan ini dibangunkan. Okey, rajah ini menunjukkan model reka bentuk pembangunan aplikasi VRI. Jadi dalam model ini terdiri daripada 3 fasa. Yang pertama fasa perancangan, yang kedua fasa reka bentuk dan yang ketiga fasa pembangunan bahan. Okey, jadi semasa fasa ini berjalan, dia melibatkan penilaian yang berterusan dan pengurusan projek. Jadi ini adalah detail kepada setiap fasa bagi pembangunan bahan aplikasi ini. Okey, ini merupakan konsep penyediaan bahan realiti maya VRI yang telah dibangunkan, di mana di peringkat awal pelajar akan klik kepada link aplikasi Wonder VR yang diberikan di dalam kelas menggunakan telefon pintar. Seterusnya, pelajar diberi pilihan di ruang menu ataupun interface sama ada ingin akses kepada learning outcome, start lesson ataupun credit and tribute. Katakanlah pelajar telah memilih start lesson, so pelajar akan melawati secara maya proses rawatan air daripada proses 1 hingga proses 6, seperti yang dinyatakan di sini. So setelah pelajar melayari lawatan secara maya, pelajar akan diarah untuk menjawab soalan kuis dan tamat. Bahan dan kaedah. Aplikasi VRI yang mengandungi gambar dan video panorama 360 darjah adalah simulasi audiovisual yang membolehkan pelajar melihat sekeliling melalui skrin telefon pintar atau komputer ke semua arah, sama seperti mereka melihat dalam kehidupan nyata. Aplikasi ini turut mengandungi butang antara muka interaktif yang dapat menghubungkan pengguna ke video bagi mendorong pergerakan dari satu tempat ke satu tempat bagi mendapatkan gambaran atau informasi yang jelas berkaitan dengan proses rawatan air.
Okey, ini menunjukkan hasil bahan VR yang telah dibangunkan. So ini gambar yang pertama ni merujuk kepada interface. Bila pelajar klik, pelajar akan melihat interface ini dan pelajar boleh memilih sama ada ingin melihat learning outcome, start lesson ataupun ready. Okey, jika pelajar memilih enter kepada learning outcome, pelajar akan melihat learning outcome yang perlu dicapai, seterusnya proses rawatan air. Okey, so di sini ada butang home bagi kembali kepada paparan utama. Okey, jika pelajar mengklik start lesson, so pelajar akan pergi kepada proses 1, proses 2. So setiap proses ini ada info yang ditekan dan pelajar boleh melihat sekeliling keadaan di loji rawatan air ini. Okay, ini seterusnya adalah proses 4, proses 3, proses 5 dan proses 6. Okay. Penilaian aplikasi dilaksanakan setelah pelajar selesai menjelajahi aplikasi VRI ini. Borang soal selidik diedarkan kepada 30 responden yang terdiri daripada pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah yang sedang mengikuti kursus Water Supply and Wastewater Engineering pada sesi 2020-2021. Okay, jadual 1 menunjukkan kos atau peralatan yang digunakan, di mana jumlah kos bagi penghasilan bahan ini adalah RM200. Keputusan. Okay, melalui kajian keberkesanan yang telah disanakan, didapati di sini ada 14 item yang dinilai. Kita lihat je secara keseluruhan. Purata scoring keseluruhan, iaitu tahap keberkesanan penggunaan aplikasi yang telah dibangunkan terhadap pelajar yang mengikuti kursus Water Supply and Wastewater Engineering setelah menggunakan bahan tersebut adalah 4.51, di mana tahap keberkesanan penggunaan bahan ini di dalam kelas adalah tinggi. Dapatan. Setelah menggunakan aplikasi VRI, pelajar bersetuju antara muka, interface dan navigasi yang disediakan dalam aplikasi ini jelas dan mudah difahami. Pelajar turut bersetuju aplikasi VRI ini mampu menarik minat pelajar untuk mendalami topik proses rawatan air. Pelajar juga menyatakan kecenderungan serta bersikap positif bagi menerima kaedah pembelajaran menggunakan teknologi terkini. Ini bertepatan kajian dilaksanakan oleh Ryan Yovanda pada tahun 2020, di mana teknologi imersi realiti maya yang diterapkan mempunyai banyak manfaat dan sangat membantu pelajarnya, terutama beroleh pengalaman dalam mempersiapkan kemampuan diri terhadap topik yang diikuti. Perbincangan dan kesimpulan. Antara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan penggunaan bahan ini dalam sektor pendidikan adalah seperti berikut. Yang pertama, menambah baik kurikulum dan silibus dengan menerapkan elemen teknologi imersif, mengenal pasti kursus dan topik yang sesuai bagi pembangunan realiti maya berdasarkan silibus semasa, memberi pendedahan dan latihan pembangunan bahan realiti maya kepada tenaga pengajar dan menggalakkan pelajar menggunakan teknologi imersif realiti maya dalam pembelajaran. Realiti maya adalah antara teknologi yang boleh diterokai secara berterusan dan semakin mendapat tempat dalam bidang pendidikan. Sekiranya teknologi realiti maya dapat digunakan dengan sewajarnya, ia mampu membantu mengekalkan perhatian dan minat pelajar di dalam kelas serta menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Selain itu, suasana PDP menjadi lebih aktif serta menyeronokkan. Pensyarah turut mendapat memberi penjelasan yang lebih terperinci berkaitan topik yang sedang dipelajari. Kajian lanjut amat diperlukan bagi membantu usaha untuk memastikan teknologi realiti maya ini boleh digunakan dengan jayanya pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.